Kalau kita melihat kepada ayat al-suci Al-Quran Karim ini, bermula dengan kalimah subhana. Subhan ini adalah disebut sebagai suatu tasbih, yakni untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah. Maka mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran Karim, bila Allah Ta'ala memulakan dengan pengucapan tasbih tersebut, maka sebenarnya di hadapan ayat yang berada di hadapan itu, Allah Ta'ala nak menyatakan suatu perkara, suatu bab untuk kita ketahui yang tidak masuk pun, tidak boleh terima oleh logik akal kita. Kerana akal manusia ini, dari sudut aklinya, dia tak boleh terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah pada malam ini, sempena kita berada dalam bulan Rejab, bulan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita digolongkan dari kalangan hamba-Nya yang beroleh keberkatan dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sempena daripada itu ada permintaan untuk pada malam ini kita tidak membincangkan perihal berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam wal Imam wal Ma'mum. Dan maudhu' yang dikhususkan pada malam ini adalah suatu perbicaraan yang besar. Seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, bila datang bulan Rajab, maka di sana kita akan melihat dan mentadabbur akan ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya dua ayat yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran Karim. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul alim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang 13 ke 18, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idza yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kedua-dua ayat tersebut yang kita pendengarkan baca itu, yang menjelaskan menjadi suatu bukti, iaitu dalil, hujah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuan, hala tuju matlamat yang Allah Ta'ala tetapkan di sana untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah ataupun pengajaran dan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sejarah umat Islam yang kalau kita tengok para ulama ada menyatakan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu setahun sebelum berlakunya hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang menyatakan sebelum daripada itu lagi, mungkin 2 ke 3 tahun sebelum daripada itu. Dan sinonim kita yang masyhurnya adalah pandangan yang masyhur adalah berlakunya dalam bulan Rejab. Dan bila masuk kepada 27 Rejab, ulama menyatakan juga pandangan yang masyhur berlakunya Isra wal Mi'raj. Dan ada pandangan yang lain menyatakan berlakunya Isra wal Mi'raj itu di bulan Muharram. Namun pandangan yang masyhur itu berlakunya pada 27 Rejab. Di sana kalau kita melihat di antara tanda dan kasih Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan tanda dan kasih kita sesama makhluk. Kalau kita sayang ahli keluarga kita, kita belikan hadiah. Kita bagikan dia sesuatu perkara yang disukai. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila kasih kepada hamba-Nya, khususnya Nabi SAW adalah merupakan Habibullah, yakni kekasih Allah Ta'ala. Jadi bila kekasih Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala nak memberikan sesuatu yang lebih daripada kadar yang biasa. Maknanya suatu anugerah yang istimewa. Bukan kepada Nabi SAW semata-mata, tapi juga kepada umat Nabi SAW. Iaitulah hadiah yang Allah Ta'ala berikan. Nanti kita akan tengok yang Allah Ta'ala berikan hadiah itu adalah merupakan perintah kefarduan untuk mendirikan solat fardu secara berjamaah. Kalau kita melihat kepada ayat al-suci Al-Quran Karim ini, bermula dengan kalimah subhana. Subhan ini adalah disebut sebagai suatu tasbih, yakni untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Maka mensucikan Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, bila Allah Ta'ala memulakan dengan pengucapan tasbih tersebut, maka sebenarnya di hadapan ayat yang berada di hadapan itu, Allah Ta'ala nak menyatakan suatu perkara, suatu bab untuk kita ketahui yang tidak masuk pun, tidak boleh terima oleh logik akal kita. Kerana akal manusia ini, dari sudut aklinya, dia tak boleh terima berlakunya peristiwa tersebut kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhana ini adalah suatu
untuk menafikan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah merupakan suatu perkara yang Allah Ta'ala nak memperlihatkan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Setelah berlaku 3 perkara, tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok pun di belakang ayat tadi disebut sebagai innahu huwas samiul alim, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baginda Nabi, tuan-tuan, menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Makkah dalam keadaan diuji dengan tekanan oleh puak kafir Quraisy yang tidak menerima penyebaran risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi bawa dan sampaikan. Tekanan yang amat dahsyat. Dalam masa yang sama ada 2 peristiwa sedih yang berlaku ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri yang dikasihinya. Khadijah ni cukup istimewa, mengasihi Nabi dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi. Setelah Rasulullah dipeluk oleh Jibril, kalau kita tengok sirah yang sebelum daripada itu, Rasulullah pulang ke rumah Khadijah, menyatakan kepada Khadijah dia dipeluk oleh suatu makhluk yang besar. Lalu Rasulullah kata, zambiluni, selimutkanlah aku. Lalu dalam komunikasi tersebut Khadijah memberikan suatu ketenangan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bagaimana Nabi akan diperlakukan suatu perkara yang tidak baik, sedangkan Nabi adalah seorang yang mulia, yang baik dan sebagainya. Dan yang kedua, peristiwa sedih yang berlaku itu adalah perginya Abu Talib, pakcik kepada Nabi. Bukan Abu Talib tak tahu bahawa Rasulullah ini adalah yang akan diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Dan Abu Talib pernah hijrah dengan Nabi untuk dalam perjalanan pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan dan sebagainya. Maka ada rahib minta nak tengok kepada famasaku nak famana'u. Abu Talib tak bagi, walaupun dia tahu bahawa budak ni jangan bawa dia terus. Kerana apa? Bila mereka ahli kitab mereka tahu bahawa ini, maka dia akan perlakukan satu perkara kerana dia akan dibangkitkan sebagai seorang Rasul. Abu Talib tahu, tapi dia tak mahu beriman kepada Allah Ta'ala atas sebab-sebab tertentu. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sedih. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya hidayah ini adalah milik Allah. Maka Rasulullah SAW tak mampu untuk memberikan suatu hidayah. Dan ini adalah merupakan suatu tasliyah. Ulama menyebutkan sebagai suatu tasliyah, suatu hiburan kepada Nabi SAW. Maka dah Maha Suci Allah Ta'ala asra, diperjalankan, memperjalankan, atau wazan af'al, Nabi diperjalankan. Kenapa Nabi diperjalankan? Sebab Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tanya, kenapa kita ada di atas muka bumi ini? Dan Allah Ta'ala nak kita ada di atas muka bumi ini, maka kita beradalah di atas muka bumi. Selama mana? Selama sampai masa Allah Ta'ala berhajat, Allah Ta'ala berkehendak untuk kita kembali kepadanya, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka asra bi'abdihi, Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya ni, disebut sebagai hamba ni, bi'abdihi, hamba yang dikasihinya. Allah Ta'ala tak sebut pun bi'abdi Muhammad dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini disebut sebagai hamba ini adalah ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka makam yang paling tinggi adalah kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut ubudiyah. Dan ini adalah merupakan suatu hamba ini, ukuran dan nilai adalah mestilah ukuran dan nilai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Dalam ayatnya lain, kalau kita tengok daripada ayat subhanallazi tadi, ada ayatnya lain Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala jadikan siang, Allah Ta'ala jadikan malam, Allah Ta'ala jadikan hujan. Subhanak, yang akhir pada ayat tersebut Allah Ta'ala subhanak fakina azabannar dan sebagainya. Maka pada hamba, pada kalimah abdun bi'abdihi ini, pada hambanya yang diperjalankan ini, Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk mereka beribadah kepadaku. Maka kita juga merupakan suatu hamba. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailam minal masjidil lailam, diperjalankan waktu malam, tuan-tuan. Beza antara waktu malam dan waktu siang. Siang ini kalau kita nak solat ada waktu tahrim, lepas subuh tak boleh. Waktu istiwa tengah hari, matahari berada di atas, tak boleh nak solat. Waktu selepas asar pun, selepas asar tak boleh. Tapi waktu malam, bermula daripada terbenamnya matahari sampai terbit fajar waktu pagi, maka waktu malam itu panjang. Diperjalankan, tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW pada waktu malam dengan menaiki buraq. Buraq ni nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak kecil. Besar maksudnya sedang saja. Nanti kita tengok nanti. Tapi diperjalankan itu waktu malam itu, tuan-tuan, suatu perkara yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu malam itu bertambah kemanisan dan kelezatan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Taala sebut di sini adalah Masjidil Haram ilal masjidil minal daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua masjid. Masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibina adalah Masjidil Aqsa. Ulama memberikan pandangan kedua-dua antara ni. Ulama menyatakan daripada Rasulullah pernah menyatakan bila ditanya, pembinaan itu beza antara jarak masa pembinaan itu lebih kurang 40 tahun. Dan kita tahu bila mana dirikan solat di Masjidil Haram lebih kurang dalam gandaan dapat pahala 1000 gandaan pahala. Beza dengan Masjidil Aqsa dia turun kepada 500. Tapi masjid ini adalah tempat penyatuan ummah. Tempat pembinaan masjid yang pertama yang Rasulullah, bila mana Rasulullah bina, Rasulullah hijrah daripada Makkah ke Madinah, Rasulullah bina Masjid Quba. Dan kita disebut sebagai la masjid dan ussisa ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini, masjid ini adalah tempat, di sana adalah tempat pemusatan. Kalau di sana boleh jadi hospital, di sana boleh jadi tempat mengadili sesuatu keputusan, di sana boleh jadi macam tempat kebajikan, di sana adalah tempat Rasulullah mengampaikan risalah agama Allah Ta'ala. Maka saksikanlah orang yang mencari ilmu bermula daripada masjid atau masjid institusi pendidikan agama dan sebagainya, dia pergi ini daripada satu tempat ke tempat, sebenarnya dia menempuh suatu kemuliaan. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila sallallahu lahu bih tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah Ta'ala mempermudahkan padanya. Dan Rasulullah menyatakan tariqan ilal jannah, jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Orang itu belajar ilmu ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tahu dia ada ilmu ma'rifatullah, ilmu fardu ain, ilmu kifayah, fardu kifayah dan sebagainya. Dia cuba cari jalan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakna haulahu, Allah Ta'ala berkati. Pada malam itu Allah Ta'ala berkati sekelilingnya. Kata Ibnu Abbas, ada dua berkat dalam kehidupan ini yang Allah Ta'ala nyatakan di sini. Pertama, barakatun diniyah. Ini disebut sebagai berkat agama.
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, Baitul Maqdis tuan-tuan, dari Palestin tuan-tuan. Ramai nabi yang dilahirkan di sana. Sekalipun tidak dilahirkan sana, ramai dari kalangan mereka melalui perjalanan ke arah sana, iaitu Palestin. Dan di sanalah kalau kita tengok, mungkin Nabi Ibrahim, antaranya Nabi Isa dan sebagainya, ada beberapa yang lain. Dan di sana juga kalau kita tengok ada 4 kitab. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan selain daripada Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan di Makkah, yang lainnya boleh dikatakan turun di antaranya di Palestin. Maka itulah tempat yang Allah Ta'ala berkati. Maka dalam masa yang sama kalau kita tengok, Ibn Abbas menyatakan berkat yang kedua adalah barakatun duniawiyah, iaitu bumi Palestin ni bumi yang subur tuan-tuan. Mereka di sana kalau kita tengok, kalau kita pergi buat umrah, kita boleh makan pelbagai makanan. Ada bitihun, ada tembikai yang sebesar-besar yang semulia, ada rumanun, ada buah delima, ada pelbagai inabun, anggur dan sebagainya. Maka buah-buah di sana cukup enak dan lazat dan sebagainya. Ada kurma dan sebagainya. Kita tengok tanah mereka subur. Dan di situ juga adalah merupakan tempat mereka menjalankan urusan perniagaan. Orang-orang Arab disebut dalam Quran li'ila fi Quraisy. Mereka tuan-tuan berjalan untuk melakukan urusan perdagangan. Tuan-tuan tengok urusan perdagangan. Rasulullah pun sama, melaksanakan urusan perdagangan sedari awal, sedari muda. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok, tuan-tuan pengalaman kalau kita cuba tengok bagaimana Khadijah cerdik, seorang wanita yang cerdik. Sebelum menjadi isteri Nabi, hantar Maisarah untuk menemani Rasulullah menjalankan urus niaga berkenaan dengan barang dagangan, iaitu pemilikan harta asalnya daripada Khadijah. Dalam urusan perjalanan, urusan perniagaan tu Maisarah menemani. Lalu bila mana pulang Khadijah punya cerdik, wanita yang cerdik, nak angkat Nabi sebagai suaminya, maka diselidik melalui Maisarah. Bagaimana perwatakan, bagaimana urus niaganya, bagaimana, maka cerdik. Kita pun hari ni macam tu juga. Kalau nak cari pasangan, kena mesti ada survey. Kena ada, kecerdikan itu perlu ada. Wanita Khadijah menunjukkan suatu contoh tauladan yang baik. Menyelidiki dahulu. Kenapa dia memiliki kekayaan yang banyak, lalu untuk melantik seorang sebagai suaminya dan menguruskan hartanya, mestilah orang yang amanah. Dan Rasulullah dikenali sebagai seorang al-amin, amanah. Lalu dalam peristiwa yang agung ini tuan-tuan, yang menjadi suatu tujuan Isra' yakni diperjalankan, Rasulullah diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, disebut sebagai Isra'. Ini adalah merupakan suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dalam masa yang sama selepas Isra', dia ada Mi'raj. Rasulullah sampai, kita pun tahu bila Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimamkan sembahyang. Lalu kita tengok di sana bagaimanakah peristiwa Mi'raj. Rasulullah naik ke suatu tempat yang tinggi. Kita taklah nyatakan tempat yang tinggi itu di langit. Yang kita tahu kalau kita kata seumpama tersebut, seumpama Allah Ta'ala berada di suatu tempat, sedangkan Allah Ta'ala tidak berada di tempat, tidak bertempat dari sudut zamanun, makan dan sebagainya. Tapi ada satu hadis yang dinyatakan peristiwa Rasulullah Mi'raj naik ke langit. Hadis ini adalah hadis Bukhari yang dibawa oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik qala kana Abu Dzar. Anas bin Malik dibawa oleh Malik daripada Abu Dzar. Baik. Kalau tengok di sini,
Anas bin Malik berkata, adalah Abu Zar menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahu, ceritanya panjang, hadis ni panjang, saya ambil poin ni tuan-tuan. Pertama, sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah memberikan suatu perkhabaran di sini sebelum menerima fardu solat. Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW. Fanazala Jibril fafaraja sadri summa ghasalahu bima zamzam. Maksudnya di sana Jibril datang melakukan belahan dada Nabi SAW. Maka ada pelaku pembelahan, bukan sewaktu kecil itu saja, tapi sewaktu Isra' dan Mi'raj pun sama juga. Daripada situ tuan-tuan, dibelah dengan air Zamzam. Kemudian dibawa satu bekas basuh tangan emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Baik. Nak cerita kepada kita ini, pembelahan dada ini menunjukkan kepada kita kehidupan ini akan adanya suatu bentuk keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan hikmah ini disebut sebagai ulama' memberikan suatu penafsiran, iaitu ilmu. Hidup kalau beriman kepada Allah Ta'ala, tapi kalau tidak berilmu, maka hidup ini akan membawa kita menderita hidup di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, kalau kita hanya berilmu tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kelak apabila kita dijemput oleh Allah Ta'ala, nantikan azabun syadid, dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Sekiranya orang itu hidup hanya berilmu tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas berlakunya pembelahan dada dalam satu kisah yang panjang ini, kemudian summa akhadha biyadihi fa'araja bi ila sama'id dunya. Tuan-tuan, kita pun semua tahu Rasulullah tuan-tuan diisrakan, diperjalankan menaik buraq. Maka di sini disebut sebagai Jibril memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke Mi'raj. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, tuan-tuan, naik ke atas dunia. Qala Jibril. Jibril ni bila sampai ke langit dunia, tuan-tuan, kan? Jibril, rupanya langit dunia ada penjaganya, ada penjaganya. Lalu Jibril menyatakan la khazinas sama'i iftah. Bagi tahu kepada penjaga buka pintu. Rupanya ada pintu. Kita tak tahulah bayang, tak dapat nak bayang. Logik akal tak boleh nak bayangkan hanya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Falamma ji'tu ila sama'id dunya. Penjaga pintu tanya, adakah qala hal ma'ak, adakah ada yang lain bersama dengan Jibril? Persoalan ni seumpama tak nampak. Kalau tengok daripada hadis Bukhari ni, tuan-tuan, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari as-salah bab hadis 349. Baik. Seumpama tak nampak, tapi Jibril menyatakan, "Na'am, ma'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril. Lalu bila dinyatakan begitu, maka ini adalah merupakan utusan Allah Ta'ala, maka dibuka pintu langit yang pertama. Maka bila buka pintu langit yang pertama, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, sebut sebagai Nabi Adam. Masa itu Nabi tak tahu, Rasulullah tak tahu itu Nabi Adam. Dia tengok ke kanan, dalam hadis ni disebut, bila tengok ke kanan, dia gembira. Bila tengok ke kiri, dia sedih. Dia kata ini umat, maksudnya ceritanya adalah dalam kisah ni, ada hadis yang disebut sebagai gembira ini, bahawasanya orang yang belah kanan ini orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesedihan tengok umat Nabi Adam tu, maksudnya kesedihan ni adalah bila tengok sebelah kiri ini adalah orang yang mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila
Nabi mendekati orang tersebut, dia tengok dalam keadaan gelak dan nangis tersebut, Nabi mendekatinya, maka dia ucapkan faqala marhaban bin nabi salih wa ibni sab wal ibni salih. Selamat datang pada nabi yang soleh dan anak yang soleh. Maka bila ada ucapan tersebut, Nabi tanya kepada Jibril. Qultu li Jibril, man hadha? Lalu Jibril kata, hadha Adam. Maka ini adalah Nabi Adam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenal, maksudnya belum pernah bersua. Sebab tu tanya. Dan ada beberapa nabi yang Nabi jumpa, berlangit yang pertama sampai yang berikutnya Nabi jumpa. Fadzakara annahu wajada fis sama'i Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim. Dan ada beberapa nabi, antaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Dan ini dalam hadis ini tak sebut secara detail. Berada di langit mana tak sebut secara detail. Tapi inilah antara nama-nama yang disebut dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian kita tengok bila mana Rasulullah SAW meneruskan perjalanan sampai ke atas, sampai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dah bertemu dengan Allah Taala di Baitul Ma'mur, daripada Sidratul Muntaha, daripada Baitul Ma'mur turun ke bawah, Rasulullah turun ke bawah bertemu dengan Nabi Musa, disebut sebagai Nabi Musa. Maka di sini disebut sebagai faradallahu azza wa jalla ala ummati khamsin salatan. Maka Allah Ta'ala memfardukan kepada Nabi dan umatnya untuk mengerjakan solat sebanyak 50 waktu. Tuan-tuan, tak banyak 50 waktu. Boleh solat 50 waktu. Try lah kalau boleh. Tengok sakit lutut, sakit urat, semua gout semua ada. Solat qabliyah, ba'diyah pun tergantung juga tu. Tambah 50 waktu. Faraja'tu bizalika hatta marartu ala Musa. Rupanya bila Rasulullah Taala menyatakan Rasulullah ni jumpa dengan Nabi Musa. Okey, jumpa Nabi Musa, lalu kata farada khamsi na salatan. Bahasa yang mudah macam itulah. Fardukan solat. Tapi Nabi Musa ini dia prihatin. Maka Nabi Musa ni prihatin macam kita lah, orang tua-tua kita ni, dia prihatin terhadap anak-anak muda, dia bagi nasihat. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW apabila mendengar nasihat daripada Nabi Musa, tapi Rasulullah tak tolak pun. Rasulullah tahu, patutnya aku yang terima kefarduan solat, bukan engkau. Contoh, kalau kita kata bahasa kita lah, kita guna logat, kita kata kita. Tapi tak, Nabi menunjukkan suatu akhlak yang cantik. Kan? Bukan Nabi dah tahu ini Nabi Musa. Jibril dah memperkenalkan, inilah Nabi Musa. Nabi Musa ini prihatin. Nabi Musa kata kepada Nabi SAW, Nabi Musa bukan tak tahu Nabi adalah Rasul utusan, Nabi yang terakhir yang akan diperintahkan oleh Allah sekian-sekian. Tapi maksudnya Nabi Musa ni prihatin. Dia kata farji' ila rabbak fa inna ummataka la tuti'. Pergi wahai Nabi Muhammad, pergi kau jumpa Tuhan, pergi jumpa Allah, minta kurang. Maksudnya pergi jumpa Allah, umat kamu ni tak layak, umat kamu takkan mampu nak pimpin solat 50 waktu. Prihatinnya Nabi Musa sampai macam tu sekali. Kita pun tak boleh nak terfikir. Maka dalam tempoh tersebut Rasulullah naik turun 9 kali turun naik turun. Bila turun, farji' ila rabbik, Nabi Musa kata pergi kepada Tuhan, minta tolong, umat kamu tak mampu. Sampai turun 5. Sampai turun tu Rasulullah kata solat tu hanya tinggal 5 saja. Pun Nabi Musa prihatin lagi, dia kata farji' ila rabbik, bahawasanya umat kamu tak mampu jumpa Allah, minta kurang. Tapi Rasulullah menunjukkan suatu contoh yang terbaik, adanya perasaan malu. Kita ni macam tu juga dalam kehidupan, kena ada perasaan malu.
Bila dapat nikmat banyak sangat, kena ada ucap terima kasih, syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi bila dapat sesuatu perkara, diskaun dan sebagainya, kadang-kadang kita rasa malu. Tak apalah, saya bayar penuh pun tak apa. Contohlah kita kata macam tu. Faqala hiya khamsun. Asli kata hanya tinggal 5. Tapi bila Nabi Musa kata, so jumpa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Faqultus tahyaitu min rabbi. Aku malu kepada Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Ini satu akhlak yang terpuji yang boleh kita ambil ibrah pengajaran. Aku malu kepada min rabbi. Jadi Rasulullah pergi naik ke atas. Kemudian Rasulullah bila naik yang terakhir ini tuan-tuan, ila sidratil muntaha, bawa ke sidratil muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tuan-tuan. Sebab sekian kemudian aku dibawa dan dimasukkan ke syurga. Tiba-tiba di dalamnya terdapat rantaian-rantaian mutiara. Tanahnya pula daripada kasturi, iaitu dilitupi oleh bahan-bahan mewah, indah dan bermutu tinggi yang sangat mengagumkan. Nak beri gambaran bahawasanya syurga ini satu tempat yang indah. Tuan-tuan, syurga ada suatu tempat yang indah. Rasulullah pun melihat bagaimana orang yang hidup senang dalam keadaan makmur di dalam syurga. Rasulullah ni tuan-tuan tengok penghuni syurga dan tengok penghuni neraka. Rasulullah tak tengok orang buat maksiat. Rasulullah tak tengok pun orang buat baik. Tapi Rasulullah dapat result, dapat keputusan saja. Dapat tengok hasil daripada kerja baik dan tak baik. Semua tu Jibril bagi tahu. Jibril bagi tahu yang ni bahagian dia sebab apa dia dapat kenikmatan, kenapa dia dapat kebahagiaan, sebab masa dia hidup dia buat amalan, dia sedekah, maka dia dapat kebaikan dia. Macam tu. Jadi tabligh sifat wajib bagi Rasul menyampaikan. Maka kita pun sama juga, kena menyeru dan menyampaikan perkara baik. Kalau orang buat baik dapat pahala, dan kita pun dapat saham kebaikannya. Maka kebaikan itu kita tak nampak lah, dan tak nikmati waktu hidup. Tapi bila dijemput oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di taman-taman syurga Allah Ta'ala, pahala mengalir. Dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala, maka itu suatu nikmat. Antan. Dan cabaran, kalau kita tengok pun Rasulullah menunjukkan kepada kita dalam hidup ini ada cabaran. Sebagaimana Rasulullah naik di Mi'rajkan, naik di atas di satu tempat yang tinggi, dihidangkan kepada Rasulullah susu, antaranya madu dan khamar. Masa itu air dan mabuk. Tapi antara 3 perkara ini Rasulullah pilih susu. Masa itu fitrah manusia tuan-tuan. Dan Rasulullah sebelum berjalan pun jin datang ataupun syaitan pun datang tanya kepada Rasulullah. Rasulullah tak jawab pun. Jibril puji, bagus. Bagusnya Rasulullah tak jawab, dan banyak cabaran-cabaran dia. Maka ini adalah suatu bentuk cabaran dalam kehidupan yang perlu kita ambil, mestilah bertepatan dengan iman dan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu gagal, sebagaimana yang Rasulullah diperlihatkan, tuan-tuan, diperlihatkan bagaimana orang ini dihidangkan daging yang mentah. Walaupun dihidangkan daging yang mentah, tapi dia makan daging yang lain. Dia dihidangkan daging yang enak, tapi dia tak makan daging yang enak, tapi dia makan daging yang mentah. Rasulullah tanya kepada Jibril, kenapa dia ni? Orang hidang lauk yang enak, yang sedap, tapi dia tak nak makan, dia bagi makan daging mentah. Maka Jibril menyatakan, dia ni waktu dia hidup, dia ada isteri, dia ada keluarga. Maksudnya dia ada keluarga, maksudnya pasangan dia ada, tapi dia tak nak nikmati hubungan kelamin dengan pasangan dia. Dia melakukan zina dengan orang lain. Nampak? Maka dia diazab, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
tuan-tuan. Maka ibrah yang kita boleh ambil di antaranya adalah sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Pengajaran dia, tengok Rasulullah menempuhi 3 perkara, 3 ujian yang besar. Di Taif, Rasulullah bukan sekadar berhadapan kesukaran dengan penghuni ataupun penduduk kafir Quraisy di Makkah, tapi sebelum daripada itu tuan-tuan, antara peristiwa yang menyedihkan Rasulullah melakukan hijrah ke Taif, tapi mereka di sana tidak menerima seruan Islam yang Rasulullah bawa. Dalam hampir, kalau kita tengok dalam sirah, hampir 10 hari Rasulullah menyeru mereka sehinggakan mereka menolak pujukan, seruan dan sebagainya. Suruh pula budak-budak baling batu kepada Rasulullah SAW dan terkena kepada Nabi SAW. Ada luka pada bahagian kakinya dan sebagainya. Sehinggakan Allah Ta'ala ini yang disebut sebagai innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Allah Ta'ala utuskan malaikat datang untuk memberikan pertolongan. Tapi sayangnya Rasulullah kepada ummah tak sampai. Walaupun ada di sana disebut sebagai gunung bersedia untuk himpap mereka, tapi tak, Rasulullah tak sampai macam tu, tuan-tuan. Sayangnya kepada umat, mungkin keturunan cucu dan sebagainya, tak nampak. Maksudnya apa yang penting adalah sabar dalam menghadapi ujian kehidupan kita ini, tuan-tuan. Dan hidup ini mestilah bertepatan dengan agama Allah Subhanahu Taala. Rasulullah membantu urusan agama Allah Ta'ala dalam keadaan sedih, dalam keadaan diperlihatkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita kena yakin, siapa sekalipun antara kita, sama ada kita jadi imam surau, jadi bilal surau, jadi muazzin, jadi apa semua, siap. Semua entiti Islam, organisasi Islam, in tansurullah yang surkum. Siapa bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Ingat, pertolongan yang kamu bagi tak seberapa pun, tapi kejayaan hasil daripada usaha yang kamu buat, semua datang daripada Allah. Minallah, faminallah. Semua daripada Allah. Kebaikan yang kita buat daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita tak ada apa, tuan-tuan. Hadza min fadli Rabbi, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, dan tengok Rasulullah dalam keadaan berhadapan situasi dan keadaan tersebut, memulakan urusan dakwah bermula secara sil. 10 tahun berada di Mekah. Ada yang kata hijrah Isra' Mi'raj itu berlaku 11 kenabian dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, usaha dan dakwah Rasulullah SAW tetap berjalan. Walaupun penduduk Mekah tak berapa nak terima, sampai Rasulullah kena tukar strategi, tak boleh dah ni. Mereka tak boleh terima dah. Buat macam mana pun tak mau dah. Hijrah, hantar sahabat-sahabat hijrah. Bukan sekadar di Taif, Habsyah dan sebagainya, sehingga ke Rasulullah hijrah. Anda tengok dalam kehidupan Rasulullah sirah hijrah daripada Mekah ke Yasrib. Yasrib ini inilah semua ini dari sudut persiapan yang Rasulullah hadapi, ujian yang getih dan sebagainya, Isra' Mi'raj. Allah Ta'ala nak mengukuhkan keimanan dan ketakwaan dalam dada Nabi ini, bahawasanya Rasulullah bersama dengan Allah Ta'ala. Rasulullah melakukan suatu perkara. Hijratun Nabi ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah merupakan suatu arahan dan perintah daripada Allah Ta'ala, yang hasilnya kita telah melihat bagaimana tertegaknya daulah Islamiyah di bumi Madinah, tuan-tuan. Dan kita boleh ambil dari sana pengajaran-pengajaran yang cukup banyak. Dalam masa yang sama, kita kena tengok bahawasanya di sana adalah ibrahnya adalah usaha dakwah, tuan-tuan. Jangan dikesampingkan. Balighul anhi walau ayah. Sampaikanlah olehmu, kata Nabi, dariku walaupun satu ayat. So kita fikirlah, kita duduk platform mana, kita duduk kawasan mana, pendekatan apa, sesuai dengan keadaan, kita kena fikir, kena sabar, sebarkan. Bagaimana muazzin melalui suara berkumandangkan azan juga merupakan dakwah, sebab dia seru orang datang untuk sujud kepada Allah Ta'ala dan sebagainya lah, platform-platform yang lain. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu atas perkongsian kita dalam perihal berkenaan dengan membicarakan iaitu Isra' dan Mi'raj, dengan melihat kepada dalil yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Isra' dan surah An-Najmi
pada ayat yang ke-13 hingga 18. Sebagai penutup tuan-tuan, semuanya ini adalah semua perkara yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu pengajaran kepada ummah. Tujuannya adalah untuk menambah keimanan, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang melalui iradahnya. Dan Allah Taala hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Yakin dan percaya bahawa janji Allah Taala benar, syurga Allah Taala benar, neraka Allah Taala benar. Insya-Allah apabila kita berada pada landasannya, kita akan sentiasa akan mendapat hasilnya bila mana disebut sebagai natijah bertemu dengan Allah Taala, dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita hidup yang sementara ini tapi berbakti kepada agama, bangsa dan negara sehinggalah kita memperolehi mardatillah, yakni keredaan daripada Allah Taala. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini yang baik daripada Allah Taala, kurang dan lemah daripada kelemahan bicara ini. Walaupun Isra' Mi'raj itu perkara yang besar, kalau nak bincang mungkin panjang lebar lagi, tapi saya cuba simpulkan sekadar mengambil mana-mana yang difikirkan sesuai untuk pada diri ini dan tuan-tuan untuk kita ambil manfaatnya, meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَا